Ada orang yang dia dah cetak kad kenduri kahwin, dah cetak dah kad kenduri kahwin, tiba-tiba pengantin lelaki bagi tahu tak jadi. Siap dah bagi dah. Dia mula fikir nak pergi mahkamah disebut. Malu pada orang. Tak, jangan. Hikmah Allah susun. Bagi tahu je pada orang yang kita hantar kad tersebut, tak jadi dah. Majlis tak jadi lagi. Ada hikmah. Jangan paksa. Kalau kita paksa juga dalam keadaan yang kita paksa ini, berapa banyak hancur dan berantakan lepas pada itu. Anda tengok banyak kes-kes yang terjadi. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala kata tak ada jodoh nak buat macam mana? Ada lah tu yang sebelah lelaki nak apa dia, yang sebelah lelaki tak puas hati apa dia, itu terpulang, kita serah pada Allah. Adapun kita sebelah yang menerima, kita diajar supaya lapangkan dada kita. Jangan kita rasa kitanya disakiti dengan perkara demikian, jangan. Ya tu benda-benda demikian. Proses ni proses tarbiyah dipanggil, proses pendidikan yang panjang. Kita nak didik diri kita, macam mana sebut tadi dah, jemaah-jemaah akan sebut, Ustaz tak apalah, Ustaz boleh sebut, kita yang kena ni menanggung Ustaz. Kita yang menanggung ni malu muka Ustaz, malu segan dan sebagainya. Tak, jangan. Kerana Allah menguji ni berbeza-beza pada keadaan pada seseorang itu sendiri. Allah nak bagi pahala yang lebih besar yang Allah sediakan pada diri kita. Mudah-mudahan dengan ini kita termasuk dalam hamba-hambanya yang ia cintai. Dan apabila Allah telah mencintai seseorang hambanya, maka dia memeliharanya daripada godaan-godaan dunianya ini sendiri. Maknanya kalau Allah sayang pada seorang, Allah jaga pada seorang ni, jangan tergoda dengan ujian dunia yang menyebabkan dia lupa daratan pada diri dia. Yang tiga, apabila kita mengerti yang demikian itu, berarti kita telah berjalan pada jalan-jalan orang yang dekat dengan Allah, seperti para walinya. Kalau kita boleh faham makna kenapa Allah tak bagi, kenapa Allah tak bagi kita faham, itu tanda kita semakin dekat untuk menjadi wali Allah. Tapi jangan bangga pula nak jadi wali ni, kita sebut dah nak jadi wali dah. Tak, bukan demikian. Maksudnya kita sudah melalui jalan-jalan wali Allah. Jalan wali Allah, Allah uji. Setiap orang yang dia nak dekat dengan Allah mesti diuji oleh Allah. Ujian itu berbeza-beza pada seseorang. Ujian ustaz dia ada ujian sendiri, ujian imam dia ada ujian sendiri, ujian makmum dia ada ujian sendiri. Semua ada ujian. Tak ada orang yang tak kena ujian. Para hadirin sekalian semayang, walaupun kita nampak dia tegak je semayang, tegak semayang, jangan ingat diam tegak itu tak ada apa-apa ujian, jangan. Tengah tegak semayang tu, kepala ni melilau ni, kepala melilau, nasi tadi dah tutup ke belum ni? Kepala melilau, nak makan apa dia lah lepas pada ni. Tengah tegak diri, nampak tegak tu tak ada apa-apa, kita kata tegak je, takkanlah melilau juga. Tak, sebenarnya kepala dia tu diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syaitan tu ganggu pada seorang. Nak sebut jangan dekat dengan Allah, jangan dekat dengan Allah. Dalam hidup kita duduk majlis ilmu ni, para hadirin sekalian jangan ingat duduk majlis ilmu ni tak ada ujian. Duduk ni pun ada ujian. Kejap-kejap tengok jam, kejap-kejap tengok jam. Ujian besar pada kita. Maknanya apa dia? Allah sedang menguji. Di sebalik kita relax, tenang je, ada ujian yang Allah sedang lakukan pada diri kita. Dan kerana itulah seorang wali Allah bernama Al-Fudail bin Iyad berkata dalam munajatnya, Ilahi, wahai Tuhanku, Engkau telah laparkan daku dan keluargaku, dan hanya sahaja Engkau lakukan ini adalah buat hamba-hamba Kamu yang mulia, yang khawas dipanggil, yang terpilih. Kerana itu apakah aku mengharapkan pada Kamu imbalan daripada ini semua? Nak cari apa lagi ganjaran yang daripada ujian ini ya Allah? Munajat ini menggambarkan pada kita bahawa demikianlah munajatnya seorang hamba Allah yang saleh, yakni menunjukkan bahawa itu adalah ciri khas hamba-hambanya yang saleh. Justru itulah mereka tidak mementingkan imbuhan dan imbalan daripada prima yang bersangkutan atas ketentuan-ketentuan Allah. Kerana itu maka keyakinan yang demikian itu pasti menimbulkan dalam hati seseorang, bahawa dunia ini tidak kekal, kelazatan dunia akan habis dan dunia itu sendiri akan binasa. Hal keadaan ini menyebabkan ia harus menyimpan segala bekalannya di akhirat. Kadang-kadang diuji demikian.
Dalam hidup kita ni diuji dengan ujian-ujian tak terjangkau dalam pemikiran kita. Tapi kita diajar supaya apa dia? Kita simpan dengan ujian ini untuk akhirat Allah Subhanahu Wa Taala. Anda biasa sebut pada parahan sekalian, kadang-kadang ustaz-ustaz ni apabila dia jemput ceramah tempat jauh dan sebagainya, orang yang jemput tu kadang-kadang dia tanya, ustaz nak buat bayaran berapa banyak ni pada ustaz dia sebut. Kalau ustaz-ustaz yang dia ada agama, yang tak ada agama, yang tak kuat sikit agama pada diri dia akan sebut terus, rate saya ni 1000 dia sebut. Rate saya ni sejam dah masuk TV, dah masuk radio, dah masuk banyak, sejam 2000 dia sebut. Ustaz-ustaz ni ujian ustaz ni, dia akan sebut terus. Dia kata tempat-tempat yang nak pergi ni jauh, oleh kerana tempat nak pergi ni jauh, orang pula begini-begini dan sebagainya, saya pula begini-begini, maka bayaran untuk saya nya 5000, bayaran untuk saya, disebut terus. Ni orang yang gambaran dia sedang diuji oleh Allah. Ada ustaz yang apabila ditanya, ustaz nak buat bayaran berapa, dia akan jawab terus, saya tak ada bayaran. Dia akan sebut, saya tak ada bayaran, bayaran saya doa biar masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang disebut demikian. Kalaupun layak nak bagi sumbangan, bagilah duit minyak berapa pun, tapi saya nak letak bayaran, tak ada. Kenapa? Orang ni dah naik kedudukan dia. Tapi orang yang tak naik kedudukan, dia akan sebut terus. Kadang-kadang belum lagi penganjur ni tanya, penganjur ni belum tanya lagi, dia tanya dulu, nak bayar berapa, dia tanya, nak bayar berapa ni, tempat ni jauh ni, tiket kapal terbang macam mana, nak berjalan macam mana, nak buat macam mana, dia siap dah semua. Hotel 5 bintang ke tak bintang. Ni kerana apa dia? Kerana orang ni darjat dia di sudut pandangan Tuhan kita kata, dia ni masih lagi rendah dalam hidup dia, diuji oleh Allah dengan ujian tu ni. Kalau orang tanya kenapa minta bayaran, kenapa buat begini, dia jawab, dia kata, alah kalau penyanyi boleh bayar mahal, takkan ustaz-ustaz tak boleh bayar mahal. Penyanyi tu nak menyanyi satu lagu pun 5,000, nak menyanyi 2 lagu pun dah 8,000, 10,000 dan sebagainya. Takkanlah nak bayar pada ustazah sikit, tak boleh. Ustazah bukan ustazah biasa, ustazah pilihan disebut demikian. Imam pula bukan imam tua, imam muda disebut. Ni gambaran, dia pun letak terus bayaran dia. Bayaran, kenapa? Kerana ni darjat dia panggil, kedudukan seorang, darjat seorang. Tapi kalau orang yang ada agama, dia kata tak, saya orang nak dengar satu rahmat. Sebab Rasulullah dahulu, orang waktu mana Rasulullah nak sebut tentang agama, bila Rasulullah SAW nak sebut tentang agama, orang lari. Rasulullah berapa lama tebal muka ni, masuk tiap kemah nak sebut tentang Islam. Saya ni alhamdulillah orang tolong jemput untuk bagi cerita tentang Islam. Takkanlah saya rasa lebih bangga. Rasulullah pun kena uji sampai peringkat tebal muka tiap-tiap tahun masuk kemah. Saya dia sebut demikian. Benda-benda demikian yang menyebabkan kedudukan seorang ni bernilai tak bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Diuji perhatian sekalian. Macam kita kan, kadang-kadang kita pergi kenduri kahwin. Ada orang kampung kenduri kahwin tanya, tak ada ke daging-daging lebih nak buat balik kok mah dia tu. Kenapa? Kerana saya dah bantu ni banyak ni. Saya dah bantu yang gotong royong kan. Gotong royong tu, dia bukan gotong royong yang ada yang dikata saya tak kisah, ada tak ada, orang nak bagi, tuan rumah nak bagi pun tak apa, tak nak bagi pun tak apa. Ni gotong royong. Tapi kalau yang jenis yang tak biasa, dia kata, alah dah biasa dah kat sini. Siap kali mana siap gotong royong, dia kena bagi, kena ada barang-barang sumbangan. Ada juga demikian. Kadang-kadang tuan rumah dah lah kena kenduri, lepas pada tu kena beli kain batik lagi, kena beli kain pekat lagi, kena bagi duit lagi. Kenapa? Kerana ni yang gotong royong, bukan gotong royong biasa ni, gotong royong luar biasa dia panggil. Ia memerlukan sumbangan lepas pada itu lagi. Padahal orang yang tolong sungguh, nikmat tolong sungguh ni, waktu mana tolong, dia tak mengharapkan ganjaran di dunia, tapi dia mengharapkan ganjaran Allah di akhirat nanti. Simpanan kita di akhirat. Siapa yang ambil dunia, dia tak dapat di akhirat. Anda nak pesan pada sahabat-sahabat anda, ustaz-ustazah, ataupun orang yang cakap tentang agama, kalau kalian ambil ganjaran dunia, kalian tak dapat ganjaran akhirat. Tapi kalau ustaz-ustazah, orang yang cerita tentang agama ni, dia tak ambil ganjaran dunia, tak ambil ganjaran, dia tak kisah orang bagi tak bagi. Yang penting apa dia? Di akhirat. Yang penting untuk Allah redha tak redha yang kita sebut. Kita dapat bercakap ni pun pemberian Allah.
agama ni tak sama dengan penyanyi, agama ni tak sama dengan pelakon, tak sama dengan rate mereka, tak sama. Kalau mereka nak kira, kalau kita nak kira dengan rate mereka, tak terkira banyaknya. Orang boleh hajar Bismillahirrahmanirrahim, tak terbayar kita. Bismillahirrahmanirrahim tak terbayar. Nak sebut satu kalimah yang paling mulia dalam hidup, orang boleh mengajar pada kita baca Al-Fatihah. Guru yang boleh mengajar Al-Quran Karim ni, kalau para hadis nak tak bayaran rate 250 sebulan, 400 bulan, tak terbayar tuan-tuan. Tuan-tuan bayar yang ni memang tak terbayar. Guru yang mengajar Quran tu, Rasulullah SAW sebut, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Rasulullah SAW sebut, sebaik-baik di kalangan kamu siapa? Orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Mengajar Quran besar nilai. Orang boleh mengajar kita baca Quran, artinya dengan boleh baca Quran kita boleh sembahyang dengan betul. Dengan sembahyang yang betul kita boleh doa yang mustajab. Dengan doa yang mustajab kita dapat beri keberkatan dalam hidup. Banyak benda. Kalau sekadar kita nak bayar 250, nak bayar 400 pada seorang guru yang mengajar Quran, tak terbayar. Tak terbayar. Kenapa? Kan nilai dia besar. Nilai dia besar, lebih jauh daripada nilai yang ni. Yang mengajar tu kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Manakala kita pula, kita ni ajar supaya apa dia? Rezeki yang Allah bagi pada kita, jangan kedekut, jangan kita susahkan dalam hidup kita, permudahkan pada diri kita ni sendiri. Rezeki yang Allah bagi lepas pada ni dalam hidup itu. Lapangkan hati kita untuk dapat ganjaran akhirat. Jangan lapangkan hati kita dengan tak dapat nilaian dunia. Jangan kita rasa sesak dada dengan tak dapat nilaian dunia, jangan. Tapi tiba-tiba nak pada nilaian dunia, tertinggal nilaian akhirat. Yang ni yang rugi. Innama ajruhum indallah. Sungguhnya ganjaran mereka di sisi Allah. Kan waktu mana kita baca surah Yasin tu, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Katanya seorang budak muda ni, ittabi'u man la yas'alukum. Kamu diajar supaya ikut apa yang diajar oleh mereka ni. La ajruh, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Mereka bukan mengharapkan ganjaran, tapi mereka mengharapkan kamu diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal keadaan ini menyebabkan ia harus menyimpan perbekalannya di akhirat. Segala benda ni kita simpan untuk akhirat, sebab yang kekal dan abadi adalah akhirat juga, dengan segala rahmat dan nikmatnya. Segala benda yang kita buat, yang kita lakukan, kita minta supaya Allah ganjarkan di akhirat Allah Subhanahu wa taala nanti. Nak kira untuk ganjaran dunia, tak ada apa-apa yang kita dapat. Dengan nama ke apa ke, tak ada pada diri kita. Yang pentingnya akhirat terbesar dalam hidup kita. InsyaAllah kita sambung akan datang nantilah. Antara pintu taat dan pintu kabul di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.